Assalamualaikum dan salam Sarawak aku sayang, bersama saya Fidas Machang. Tumpuan berita malam. Seramai 50 asnaf dari daerah Sibu menerima sumbangan daging lembu sempena sambutan Hari Raya Kurban 1443 Hijriah 2022 Masihi, anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Islam Sibu, LAKIS, bertempat di Masjid Al-Qadim Sibu pada Isnin. Dalam majlis itu, seramai 50 asnaf dari kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka dan Dun Dudong menerima sumbangan daging lembu sempena sambutan Hari Raya Aidiladha tersebut. Simbolik mengagihkan daging kepada 20 penerima telah disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Datuk Abang Openg. Hadir sama Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Nangka Dr. Anwar Rapai, Adun Bukit Asik Joseph Ching Jin Ek, Residen Bahagian Sibu Wong Hie Sing dan Temenggung Datuk Wan Hamid Idrus. Terdahulu, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zuhari bersama Dr. Anwar dan tetamu lain turut serta melakukan simbolik melapah daging. Pada sebelah malamnya, Premier Sarawak serta isteri Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tuanku Bujang dijadual meresmikan Masjid Al-Qadim Sibu. Laporan seterusnya, sistem pendidikan multimedia projek Smarton yang dilaksanakan Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Tukau sangat praktikal dalam kaedah pembelajaran hari ini. Timbalan Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Dr. Ripin Lamat berkata selain menggunakan sistem teknologi terkini, kaedah ini juga berjaya menarik perhatian murid-murid untuk belajar. Justru beliau mengesyorkan penggunaan projek Smarton ini dalam pembelajaran dan pengajaran di sekolah-sekolah lain. Dan saya rasa boleh di sekolah-sekolah lain pun sepatutnya menggunakan teknik ini. Satu, saya tengok dia menarik minat pelajar-pelajar. Kedua, tadi mengurangkan beban pelajar membawa buku teks yang berat, dan juga kontennya pun begitu up to date. Jadi sabar tahniah lah kepada pengurusan dan juga guru besar serta cikgu-cikgu di SJKC Tukau atas menggunakan alat ini. Begitu juga dengan Chonghua Bakam yang mana menggunakan kaedah terbaru untuk mengajar pelajar-pelajar semua dalam satu equipment. Jadi sabar tahniah, dan saya harap ini akan meningkatkan prestasi dan juga keputusan sekolah ini. Beliau berkata demikian semasa majlis penyerahan sistem pendidikan multimedia projek Smarton SJK Tukau di Miri pada Sabtu. Dalam pada itu, Dr. Ripin yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Lambil juga meminta pihak sekolah mengemukakan inisiatif terbaik bagi menaik taraf Dewan SJK Tukau. Kita akan buat senarai projek bulan 10 dan bulan 11. Jadi saya akan masukkan dalam projek 2023. Jadi harap Dewan, saya terpulang kepada pengurusan sekolah, kalau ditutup semua ataupun separuh dinding, tapi pentas tu memang tutup semualah yang di ujung. Mungkin dinding mungkin dibuat separuh supaya dia boleh multi purpose untuk ulang ranjang ke semualah aktiviti sekolah, dan mungkin dari segi ventilation lebih bagus. Tapi terpulang kepada pihak sekolah macam mana yang pihak sekolah inginkanlah. Dalam majlis itu, Dr. Ripin mengumumkan peruntukan sebanyak RM10,000 kepada lembaga sekolah SJK Tukau bagi menjayakan aktiviti-aktiviti dan kerja penyelenggaraan sekolah. Dalam program berasingan, beliau telah mengadakan lawatan ke-17 buah projek transformasi luar bandar ATP di sekitar kawasan Lambir. Antara projek yang dilawati adalah seperti berikut. Jelasnya, lawatan berkenaan adalah untuk memastikan setiap projek yang diluluskan dapat dilaksanakan mengikut jadual. Laporan berikutnya, seramai 172 ketua isi rumah Muslim dari 9 kampung di sepanjang Jalan Lundu Biawak menerima sumbangan daging korban sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada Ahad. Sumbangan tersebut telah disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Opa Billy Sujang semasa menyertai proses penyembelihan lembu di perkarangan Masjid Darul Hidayah, Kampung Jangkar.
Turut hadir Ketua Kaum Tenaga Melayu Othman Ibrahim dan Pengurusi Jawatan Kuasa Pengurusan Masjid Darul Hidayah, Kampung Jangka, Muhammad Azim Unting Abdullah. Mualaf dan golongan asnaf di Jalan Lundu Biawak pada tahun ini telah menerima sumbangan sebanyak 2 ekor lembu sumbangan oleh Adun Opa serta Yayasan Ikhlas. Antara kampung yang menerima sumbangan daging korban kepada golongan mualaf dan asnaf tersebut adalah Kampung Jangka, Kampung Jantan, Kampung Pasir Tengah, Kampung Tanjam Opek, Kampung Sedaing, Kampung Rukam, Kampung Pasir Hulu, Kampung Biawak dan Kampung Perudang. Di Kuching, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS telah menyerahkan bantuan khas Sarawak Ku Sayang BKSS 6.0 dan BKSS 8.0 kepada penjajah serta peniaga kecil yang layak. Datuk Bandar MBKS Datuk Wee Hong Seng memberitahu dana untuk BKSS 8.0 sebanyak RM1,000 seorang dan BKSS 6.0 sebanyak RM1,500 seorang. Itu disalurkan oleh Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak untuk diberikan kepada penerima di bawah kawasan seliaan MBKS. Katanya sebanyak 139 penerima, 135 orang untuk BKSS 8.0 dan 4 orang untuk BKSS 6.0 dapat menerima bantuan itu di MBKS sekiranya mereka belum menerimanya disebabkan tidak mempunyai akaun bank atau SP Global. Beliau menjelaskan demikian ketika ditemui semasa menyerahkan bantuan tersebut di lobi MBKS di Kuching baru-baru ini. Ujar Datuk Wee lagi, beliau berharap bantuan tersebut mampu meringankan beban golongan penjajah dan peniaga kecil yang terjejas akibat penurunan wabak COVID-19. Di Miri pula, seni tatu tradisional Sarawak merupakan satu keunikan yang melambangkan kaum, asal-usul dan budaya sesebuah kaum di negeri ini. Menurut Kaunselor Tan Lek Jin, persepsi masyarakat bahawa mereka yang mempunyai tatu di badan merupakan orang jahat adalah tidak benar. It's not like that we say that ada tattoo orang jahat ke tidak. This is our culture. Our Sarawaknya special lah. Beliau berkata demikian semasa mewakili Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan 1, Pelancongan Datuk Sebastian Ching Chiu Yu meresmikan Festival Tatu 2022, anjuran Persatuan Pengukir Seni Tradisional Kenarau Miri di Koko Cabana Miri pada Sabtu. Seramai 56 pereka tatu terlibat dalam festival ini dan 10 organisasi turut mengambil bahagian dalam menjayakan Festival Tatu 2022. Mengakhiri buletin malam ini, selain memenuhi tuntutan agama, ibadah korban yang dilaksanakan pada tahun ini dilihat menjadi pengerat semula silaturahim dalam kalangan masyarakat. Ia jelas terbukti apabila Surau Al-Rahman Jabatan Premier Sarawak menganjurkan majlis ibadah korban di pekarangan Wisma Bapa Malaysia Kuching pada Isnin. Ikuti laporan daripada wartawan kami Lia Amira yang membuat liputan program tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat Hari Raya Aidiladha. Lepas 2 tahun ibadah kurban dihadkan susulan pandemik COVID-19, Aidiladha tahun ini disambut dengan sederhana dan penuh keinsafan. Hari ini saya berada di pekarangan Wisma Bapa Malaysia Kuching bersempena dengan Majlis Ibadah Kurban Jabatan Premier Sarawak yang telah pun disempurnakan oleh Timbalan Menteri, Pejabat Premier Sarawak, Hal Ehwal Islam dan DBKU iaitu Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi. Dan pada hari ini saya sangat bertuah sekali kerana bersama saya Datuk Dr. Abdul Rahman sendiri sudi untuk mungkin boleh menerangkan sedikit sebanyak mengenai majlis yang telah pun berlangsung sebentar tadi, Datuk. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Alhamdulillah pada petang ini kita mengadakan majlis ibadah kurban anjuran Jabatan Premier Sarawak di pekarangan Wisma Bapa Malaysia. Jadi saya pada petang ini mewakili Yang Amat Berhormat Premier Sarawak untuk mengagihkan daging korban kepada pegawai-pegawai, sakit tangan serta asnaf yang datang daripada jabatan agensi di bawah Jabatan Premier Sarawak. Majlis ibadah korban pada petang ini dianjurkan oleh Jawatankuasa Pengurusan Surau Al-Rahman Wisma Bapa Malaysia, di mana pada hari ini Jawatankuasa telah pun menumbangkan 5 ekor lembu, 5 ekor sapi untuk dikorbankan hasil daripada sumbangan kaki tangan di Jabatan Premier Sarawak. Sepanjang majlis diadakan bermula semalam
hari pertama dan hari ini hari kedua. Alhamdulillah majlis ibadah korban yang dianjurkan di kebanyakan tempat berjalan dengan lancar. Dan jadi saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada Jawatankuasa Pengurusan Surau Ar-Rahman kerana telah dapat berjaya mengeluarkan majlis, dan semoga kita doakan semoga kita dilimpahi dengan keberkatan dan rahmat. Okey, terima kasih Datuk. Itu saja yang dapat saya kongsikan tentang majlis yang berlangsung petang ini. Dan terima kasih juga kepada kaki tangan Surau Ar-Rahman dan juga Datuk sendiri. Semoga tahun ini kita dapat seperti biasa, seperti sebelum-sebelum ini, meriah dan semestinya untuk tahun-tahun yang mendatang. Terima kasih Datuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu saja daripada saya, Lia Amira dan juru video Jasni untuk Buletin UKAS. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Machuang. Berita lebih lanjut boleh dapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebar fakta. Salam UKAS.